Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menggunakan surat-surat watika pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis menghadap tersebut telah berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watika pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Awang Haji Mahmud bin Haji Saidin alias Haji Muhammad Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Awang Haji Ismail bin Haji Abdul Manap, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Iran. Dan Tuan Yang Terutama Pengiran Abdul Samad bin Pengiran Haji Metasan, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Kim Song Yeon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Abdul Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste ke negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis-majlis tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Turut hadir di majlis-majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pehin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shah Bandar Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi bin Allahyarham Pehin Orang Kaya Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha, Setiausaha Sulit dan Lala Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan, Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. ...187 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 9,167 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan.
terdapat 52 tambahan kes-kes baru kepada 21 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 43 kes. Kesemua kluster baru ini adalah kluster rumah kediaman, di mana 3 daripadanya iaitu kluster HTG Services Sdn Berhad, kluster LDY Engineering Sdn Berhad dan kluster Masutra Engineering Sdn Berhad adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Champion 7 Blue Titanium, kluster 3412 dan kluster 3748. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif ialah 162 kluster. Dalam paidia itu, terdapat 92 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 190 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 6,880 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,223 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes ada dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 31 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,552 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 406,629 ujian. Menteri Kesihatan dalam sidang media yang sama mengingatkan orang ramai untuk mematuhi arahan yang telah dikeluarkan bagi memulihkan semula keadaan negara daripada jangkitan COVID-19. Peringatan itu dibuat apabila 22 lagi pelanggaran arahan dilaporkan hasil pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan. Dalam pada itu, pada 10 Oktober 2021, sebanyak 2,208 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 330,410 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 72.8% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 211,609 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 46.7% daripada jumlah penduduk negara. Mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tertera pada skrin sekarang, di antara 3 Oktober hingga 9 Oktober 2021, terdapat 6 buah mukim yang mempunyai kes positif melebihi 80 kes positif. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Berkas A dengan 112 kes, Mukim Sengkurung 109 kes, Mukim Gadung B 91 kes, Mukim Mentiri 83 kes, Mukim Pekan Tutung 102 kes dan Mukim Kuala Bait 128 kes. Perkhidmatan vaksinasi COVID-19 di Mukim Labi yang diadakan sehingga esok 13 Oktober 2021 antara usaha kerajaan bagi memudahkan para penduduk yang tinggal di pedalaman mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan boleh terus datang secara walk-in atau menempah slot suntikan melalui laman web calendly.com/phc-blight/labi-vaksinasi. Bagi mereka yang tidak berupaya untuk hadir sendiri ke klinik kesihatan Labi disebabkan masalah kesihatan, hendaklah memaklumkan kepada ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. InsyaAllah akan cuba membantu penduduk-penduduk yang mempunyai masalah kenderaan ataupun untuk menggagal ke klinik. Mungkin kami akan cuba mengidentifikasi siapakah mereka yang memerlukan transport daripada rumah mereka dibawa ke klinik untuk dibagi vaksinasi juga.
Sementara itu, perkhidmatan vaksinasi COVID-19 di Mukim Labi menerima sambutan yang menggalakkan daripada para penduduk mukim berkenaan. Program klinik bergerak ini merupakan satu jalan untuk mempercepatkan untuk mencapai 80% rakyat Brunei Darussalam menerima suntikan COVID-19 dan untuk mengurangkan risiko penularan virus berjangkit ini kepada orang lain. Ianya sangat bermanfaat bagi kami kerana ada setengah penduduk yang tinggal di Labi ini tidak ada mempunyai kemudahan untuk keluar. Bukan saja untuk warga tempatan, untuk warga asing seperti kebun pun juga memudahkan kami untuk mempercepatkan untuk mendapatkan vaksin seperti seruan ke bawah duli yang mana baginda mahu semua rakyatnya sudah menerima vaksin. Penubuhan perkhidmatan vaksinasi COVID-19 di Mukim Labi ini dapat dijadikan sebagai satu penanda aras yang baik bagi penubuhan lebih banyak perkhidmatan vaksinasi COVID-19 di mukim-mukim yang berlainan. Negara Brunei Darussalam telah meratifikasi Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP setelah menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Setiausaha Agung ASEAN pada 11 Oktober 2021. Ratifikasi awal Perjanjian RCEP oleh negara Brunei Darussalam menandakan komitmen negara untuk menyokong usaha pemulihan pasca wabak di rantau ini, mempertingkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, mewujudkan peluang baru untuk peniaga-peniaga negara Brunei Darussalam serta sokongan terhadap peraturan yang terbuka, inklusif berdasarkan peraturan sistem perdagangan pelbagai hala. Perjanjian RCEP telah ditandatangani pada sidang kemuncak RCEP keempat pada 15 November 2020 oleh negara-negara anggota ASEAN iaitu negara Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, serta rakan-rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, Republik Korea dan New Zealand. Dilancarkan pada tahun 2012, perjanjian RCEP yang mengambil masa 8 tahun ini adalah perkongsian ekonomi yang moden, komprehensif, berkualiti tinggi dan saling mempunyai manfaat kepada negara-negara anggota ASEAN dan rakan kongsi Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Sebagai FTA serantau terbesar di dunia yang terdiri daripada kira-kira 30% daripada GDP global dan kira-kira 1/3 daripada penduduk dunia, negara Brunei Darussalam diharapkan mendapat manfaat daripada RCEP kerana ianya akan memperluaskan dan mengeratkan hubungan ekonomi di antara rakan-rakan RCEP dan memberikan peluang baharu untuk pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga negara Brunei Darussalam, terutamanya dari segi akses pasaran berikutan tahap liberalisasi yang meluas untuk perdagangan barang, perkhidmatan dan pelaburan. Menyedari bahawa potensi penuh RCEP hanya dapat dicapai setelah perjanjian tersebut berkuat kuasa, negara Brunei Darussalam berharap agar rakan-rakan perjanjian RCEP yang lain akan dapat mempercepatkan prosedur ratifikasi domestik masing-masing ke arah penguatkuasaannya. Perjanjian RCEP akan berkuat kuasa 60 hari setelah 6 negara-negara anggota ASEAN dan 3 rakan kongsi FTA ASEAN telah menyerahkan instrumen ratifikasi penerimaan atau persetujuan mereka kepada Setiausaha Agung ASEAN sebagai penyimpan untuk perjanjian RCEP. Perjanjian RCEP disasarkan untuk berkuat kuasa pada 1 Januari 2022. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara dalam talian disebabkan penularan jangkitan wabak COVID-19 di negara ini telah memberikan impak kepada kemaslahatan kesejahteraan mental warga guru dan pemimpin sekolah. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan melalui Unit Kesejahteraan Pemimpin Sekolah dan Tenaga Pengajar telah melaksanakan perkhidmatan kaunseling talian sejahtera bagi membantu meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan mental khusus kepada pemimpin sekolah dan tenaga pengajar. Pendekatan tersebut membolehkan para guru atau pemimpin sekolah yang memerlukan kaunseling akan diaturkan temujanji bagi sesi kaunseling dengan menggunakan kaedah aplikasi Zoom. Beberapa rangkaian media sosial juga digunakan bagi memberikan inisiatif tersebut.
melalui beberapa rangkaian media sosial, iaitu satu, mengaktifkan akaun Instagram UKPSTP di hashtag UKPSTP.MOE, di mana beberapa maklumat-maklumat penting melalui infographics dikongsikan di Instagram seperti satu, 3 tips on being organised teaching from home, dua, penjagaan diri, tiga, thinking traps all or nothing, yang keempat, COVID-19 mental health first aid kit, yang kelima, signs of burnout while teaching from home. Manakala yang kedua, pengkongsian poster infographics melalui aplikasi WhatsApp, dan yang ketiga, mengongsikan poster-poster ke email semua pemimpin sekolah rendah dan menengah di 6 kluster sekolah-sekolah kerajaan di 44 daerah. Talian Sejahtera 868-2486 beroperasi pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Seorang warga negara Filipina, Argel Sanchez David, 29 tahun, didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah bab 6(b) Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Kes dilaporkan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED kepada Biro Mencegah Rasuah BMR mengenai seorang ejen pemunggah yang bekerja dengan sebuah syarikat pemunggahan menawarkan wang rasuah kepada pemeriksa kastam bagi melepaskan diri daripada pelanggaran yang berkaitan dengan pengisytiharan kastam. Dalam pertuduhan pada 4 Oktober 2021 pukul 4.30 petang sebagai seorang ejen pemunggah, iaitu dengan secara tidak jujur cuba memberikan wang rasuah kepada pegawai pemeriksa berjumlah RM20 sebagai dorongan atau imbalan untuk melepaskan diri dari pelanggaran yang berkaitan dengan pengisytiharan kastam. Biro Mencegah Rasuah membuat tangkapan ke atas tertuduh pada 9 Oktober 2021. Memandangkan keadaan negara yang dilanda wabak COVID-19, tertuduh dibawa untuk menjalani ujian swab PCR pada hari yang sama. Ini adalah selaras dengan SOP Biro Mencegah Rasuah dengan mengambil kira nasihat dari Kementerian Kesihatan. Tertuduh dibawa bagi pengasingan diri di perkampungan sukan sementara menunggu keputusan ujian swab PCR. Setelah hasil keputusan swab COVID-19 negatif, tertuduh dibawa ke Biro Mencegah Rasuah untuk siasatan dijalankan kelmarin. Pertuduhan dibacakan terhadap tertuduh dan tidak ada pengakuan diambil. Pendakwa raya memohon tertuduh ditahan reman di Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan kerana tertuduh baru sahaja dilepaskan daripada menjalani pengasingan diri sementara. Mahkamah membenarkan permohonan tersebut dan menetapkan tarikh 16 Oktober 2021 pukul 11.30 pagi bagi sebutan lanjut kes. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Rozaimah binti Haji Rahman. Magistrat yang mendengarkan kes adalah Magistrat Kanan Pengiran Hazirah binti Pengiran Yusof. BMR dalam pada itu mengingatkan orang ramai bahawa menawarkan rasuah kepada pegawai penguatkuasa adalah kesalahan serius yang membawa hukuman maksimum bagi pertuduhan ini adalah 7 tahun penjara dan denda RM30,000.